Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Seronoknya Keluarga Ammar. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Seronoknya Keluarga Ammar ini terdapat pada muka surat 6 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.1 memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menggunakan 5 kata nama am dan 5 penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul mengenai kisah seronoknya keluarga Ammar. Kedua, menghasilkan sebuah penulisan imajinatif dengan bahasa yang menarik mengenai kisah seronoknya keluarga Ammar. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai pada hari ini. Pertama, murid berjaya menjelaskan dan menggunakan 5 kata nama am dan 5 penjodoh bilangan
dalam penulisan mengikut konteks dengan betul mengenai kisah seronoknya keluarga Ammar. Kedua, murid berjaya menghasilkan sebuah penulisan imajinatif yang mempunyai 5 perenggan dengan bahasa yang menarik mengenai kisah seronoknya keluarga Ammar. Baiklah murid-murid, sila teliti setiap gambar di hadapan kamu ini. Kita lihat gambar yang pertama, sekumpulan kanak-kanak sedang bermandi-manda di kawasan air terjun. Gambar yang kedua, seorang kanak-kanak yang sedang berenang di laut. Gambar yang ketiga, sekumpulan kanak-kanak sedang bermain di kawasan taman tema air. Dan gambar yang terakhir, gambar kanak-kanak sedang bermandi-manda di kolam renang. Oleh itu, yang manakah menjadi tempat pilihan percutian kamu bersama keluarga? Seterusnya, mari kita membaca dan menakul setiap gambar yang terdapat dalam buku teks ini. Kita lihat. Gambar yang pertama itu, Encik Zakaria bersama keluarganya pergi bercuti. Gambar yang kedua, keluarga Encik Zakaria berada di hadapan pintu masuk kawasan air terjun. Gambar yang ketiga, Ibu Ammar sedang menyediakan makanan di kawasan air terjun. Dan gambar yang keempat, Encik Zakaria dan keluarganya bermandi-manda di kawasan air terjun. Oleh itu, mari ikut cikgu membaca perenggan yang pertama. Keluarga Ammar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan lipur Latabayu Baling, Kedah. Kita lihat perenggan yang kedua itu tidak lengkap. Oleh itu, mari kita memikirkan maklumat yang sesuai untuk ditulis dalam perenggan yang kedua ini. Sekarang kita beralih ke aktiviti yang kedua, iaitu murid perlu mengecam penjodoh bilangan berserta kata nama am yang digunakannya. Kemudian, bina ayat menggunakan penjodoh bilangan dan kata nama am tadi. Kita lihat gambar yang pertama ini, Encik Zakaria yang sedang memandu kereta dan di situ mereka telah melalui kawasan kampung yang mempunyai rumah dan juga ayam. Terdapat juga pokok-pokok yang hidup subur di kawasan kampung itu. Kita lihat penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar ini iaitu sebuah. Kata nama amnya iaitu kereta. Contoh ayat, Encik Zakaria memandu sebuah kereta yang berjenama Toyota. Mungkin kamu boleh tambahkan ide kamu dengan kamu boleh letakkan warna kereta itulah yang berwarna merah. Ataupun kamu nak tukar jenama kereta Toyota itu dengan jenama kereta yang lain seperti Honda ataupun Proton. Jadi di sini cikgu sudah berikan satu contoh ayat yang lengkap iaitu mempunyai
penjodoh bilangan dan juga kata nama am. Kita lihat penjodoh bilangan yang kedua, ekor. Kata nama am, ayam. Contoh ayat, terdapat beberapa ... di kawasan kampung yang dilaluinya. Jadi murid perlu mengisi tempat kosong ini dengan penjodoh bilangan beserta kata nama am yang di sebelahnya lah tadi untuk melengkapkan ayat ini. Kita lihat penjodoh bilangan yang ketiga iaitu buah. Kata nama am, rumah. Contoh ayat, mereka teruja melihat beberapa ... tradisional yang sangat cantik di sepanjang jalan. Jadi murid perlu isikan tempat kosong ini dengan penjodoh bilangan dan kata nama am yang sesuai. Mungkin murid-murid ada ide lain iaitu mungkin murid-murid terjumpa penjodoh bilangan yang sesuai dan juga kata nama am yang sesuai berdasarkan gambar ini. Apabila kamu sudah menjumpainya, kamu boleh isikan dalam jadual ini yang bertanda tanda soal di bawah inilah. Dan juga ayatnya juga kamu perlu tuliskan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam gambar ini sudah pun mempunyai 3 ayat. Ketiga-tiga ayat ini merupakan satu perenggan yang perlu ditulis dalam penulisan nanti. Baiklah, murid-murid kita lihat gambar yang kedua ini. Gambar kedua ini terdapat gambar Encik Zakaria bersama keluarganya yang sudah tiba di kawasan hutan lipur Latabayu. Mereka sedang bergambar di pintu masuk kawasan hutan lipur itu. Dalam gambar ini terdapat seorang lelaki yang menangkap gambar mereka dan terdapat burung-burung yang sedang berterbangan di awan. Kita lihat penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar ini. Yang pertama, sebuah. Kata nama amnya kamera. Contoh ayat, setibanya mereka tiba di situ, seorang lelaki menangkap gambar mereka dengan menggunakan ... Murid perlu isikan tempat kosong ini dengan penjodoh bilangan dan kata nama am tadi. Yang kedua, sekawan. Kata nama am, burung. Contoh ayat, kelihatan ... di awan sedang berterbangan. Murid perlu isikan penjodoh bilangan dan kata nama am tadi pada tempat kosong inilah. Dan penjodoh bilangan yang terakhir, kelompok. Dan kata nama am iaitu awan. Contoh ayat, terdapat beberapa ... yang memutih di langit yang cerah. Mungkin murid-murid ada penjodoh bilangan yang lain selain yang cikgu sebutkan tadilah. Dan juga ada kata nama am yang lain yang boleh murid tulis dalam jadual ini. Dan murid perlu membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan serta kata nama am. Oleh itu, murid-murid perlu faham dalam gambar ini sudah pun mempunyai 3 ayat. Dan 3 ayat ini dijadikan sebagai perenggan dalam karangan kamu nanti. Seterusnya, mari kita teliti gambar yang ketiga iaitu gambar Ibu Amar sedang menyediakan makanan di tepi kawasan air terjun. Kita lihat di situ gambarnya ada kek, ada rambutan, ada langsat, ada pinggan, ada tikar, ada batu, ada cawan, ada jug. Dan juga ada pisang di situlah. Ada kuih muih bersama kuih muih. Jadinya di sini murid-murid perlu
memikirkan penjodoh bilangan berdasarkan gambar-gambar ini dan juga kata nama am tersebut. Kita lihat penjodoh bilangan yang sesuainya sepotong. Kata nama am kek. Jadi dalam ayat, Ibu Ammar memotong ... coklat untuk dijamukan kepada ahli keluarganya. Jadi murid perlu isi ya pada tempat kosong ini. Yang kedua, sebidang. Kata nama am tikar. Terdapat banyak makanan yang dihidangkan oleh Ibu Ammar di atas ... Jadi murid perlu isikan tempat kosong inilah. Yang ketiga, sesikat atau sesisir dan lagi satu sepinggan. Kita lihat kata nama am pisang. Jadi di sini pisang, kata nama am dan penjodoh bilangan yang sesuai iaitu sesikat ataupun sesisir. Sama maksudlah tu. Dan sepinggan itu merujuk kepada kuih muih. Sepinggan kuih muih. Kita lihat contoh ayat. Contohnya, makanan yang dihidangkan oleh Ibu Ammar seperti ... dan ... Murid perlu isikan tempat kosong dengan penjodoh bilangan dan juga kata nama am tadi. Dalam tempat kosong inilah. Mungkin murid-murid ada idea lain yang boleh dituliskan dalam jadual ini yang bertanda-tanda soal itulah. Oleh itu, murid-murid perlu faham bahawa satu gambar ini mempunyai 3 ayat. Kalau murid mahu tambah jadikan 4 ayat seperti sebelum inilah. Mungkin kamu nak tambah 4 ayat, ada idea lain, ada penjodoh bilangan lain. Mungkin kamu boleh tulis di sini, tak ada masalah. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan inilah. Sekarang kita lihat gambar yang terakhir iaitu gambar yang keempat. Encik Zakaria bersama keluarganya yang sedang bermandi manda di kawasan air terjun. Kita lihat dalam gambar itu juga terdapat ikan dalam kawasan yang berair itulah. Juga terdapat beberapa rumput yang hidup subur di kawasan celah-celah batu itulah. Dan kita lihat penjodoh bilangan yang sesuai iaitu buah. Kata nama am batu. Kita lihat contoh ayat. Di kawasan air terjun terdapat beberapa ... yang sangat besar. Jadi murid perlu isikan tempat kosong itulah dengan penjodoh bilangan dan kata nama am. Yang kedua, ekor. Kata nama am ikan. Ayatnya, Ammar dan keluarganya melihat beberapa ... di kawasan air terjun itu. Dan penjodoh bilangan yang terakhir rumpun. Kata nama am rumput. Di celah-celah batu besar itu terdapat beberapa ... yang hidup subur. Mungkin murid-murid ada idea lain iaitu penjodoh bilangan dan kata nama am yang lain daripada yang cikgu sebutkan tadi. Berdasarkan gambar ini, murid bolehlah menulis dalam jadual yang bertanda-tanda soal di bawah ini beserta ayatnya juga. Oleh itu, murid-murid perlu faham bahawa ayat yang dihasilkan dalam gambar ini mempunyai 3 ayat. Dan ayat-ayat inilah yang membentuk perenggan dalam karangan sebentar nanti. Kini tiba masanya murid-murid perlu menulis sebuah karangan secara berperenggan dengan menggunakan ayat yang dibina tadi dalam buku penulisan. Maksudnya di sini murid-murid perlu hasilkan sebuah penulisan ataupun sebuah karangan yang mempunyai 5 perenggan. Kalau murid hendak tambah jadikan sebagai 6 perenggan, tiada masalah.
Sebab cikgu di sini sudah nyatakan 5 perenggan ini mempunyai perenggan pertama, iaitu perenggan pertama sebagai pendahuluan. Perenggan pertama itu pendahuluan. Seronoknya keluarga Ammar, kita lihat perenggan pertama, keluarga Ammar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan lipur Latabayu, Baling, Kedah. Jadi di sini, perenggan yang kedua, murid-murid perlu lengkapkan. Lengkapkan dengan ayat-ayat yang murid telah bina sebentar tadilah. Jadi di sini perenggan kedua, sila rujuk gambar yang pertama, iaitu bintang yang sebelah kanan itu gambar yang pertama. Perenggan yang ketiga, murid perlu lengkapkan dengan menggunakan ayat-ayat yang murid bina tadi dengan merujuk gambar yang kedua. Kemudian perenggan yang keempat, murid-murid perlu lengkapkan perenggan ini dengan ayat-ayat yang terdapat pada gambar yang ketiga. Dan perenggan yang kelima pula, murid-murid perlu lengkapkan perenggan ini dengan ayat-ayat yang telah murid-murid bina tadi dengan merujuk gambar yang keempat. Jadi di sini murid-murid sudah pun menghasilkan satu karangan, iaitu sebuah karangan yang lengkap mempunyai pendahuluan. Dan penutupnya di sini, murid-murid bolehlah juga tambahkan dengan perenggan yang terakhir, yang di sebelah kanan kamu itulah. Perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ammar dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga. Jadi di sini murid-murid bolehlah lengkapkan perenggan dalam karangan ini dengan merujuk gambar-gambar yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Untuk pengetahuan murid-murid juga, murid-murid perlu menghasilkan sebuah penulisan ini dengan perenggan. Perenggan di sini maksudnya lah murid-murid perlu jarakkan ke dalam sedikit. Kita lihat ya, yang perenggan kedua tu, cikgu sudah pun labelkan dengan anak panah. Maksudnya murid kena jarakkan ke dalam sedikit. Untuk perenggan yang pertama, iaitu pendahuluan, murid-murid tidak perlu menjarakkannya ke dalam. Maksud sini, biarlah perenggan pertama tu rapat dengan garisan dalam buku tulis kamu tu. Apabila hendak masuk perenggan kedua dan sampailah perenggan yang terakhir, murid perlu jarakkan ke dalam sedikit dengan melihat itulah. Ada gambar anak panah yang cikgu tunjukkan di situ. Oleh itu, murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid.